أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam dan seluruh pegawai masjid, pengurusi dan juga jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu perkara yang paling disukai oleh manusia, iaitu berkenaan dengan harta. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita menyebut tentang harta, ramai orang salah faham tentang harta di dalam Islam. Ada orang yang menghendaki apabila seorang itu menghayati agama, maka mereka perlu meninggalkan semua harta. Ada juga yang menganggap bahawasanya orang-orang yang meninggalkan harta itu ataupun tak cara ke harta dunia ni adalah orang yang tinggi martabatnya. Muslimin muslimat sekalian, bila kita membicarakan tentang perkara ini, para ulama terkini menyatakan bahawasanya apabila kita menyatakan bahawa Islam itu tidak memerlukan pada harta, mesti meninggalkan harta, sebenarnya kenyataan itu ialah pengaruh daripada ajaran Kristian. Kerana terdapat salah satu daripada ajaran Kristian yang mana apabila mereka itu dekat dengan agama, mereka mesti meninggalkan harta, hatta mandi pun tak. Orang Kristian bermazhab ortodoks, apabila mereka ini nak mendekatkan diri mereka dengan Tuhan mereka mereka akan bertapa berbulan-bulan tak mandi. Kalau kita jumpa dia pun macam kita jumpa dengan kambing, bang lebih kurang lagu tu Amba ada jumpa 2-3 kali di tempat dia bertapa tu. Bagi melawat tempat dia, betul melawat tempat dia, temu suara 2 tubik tu, ya Allah. Tetapi dalam Islam berlainan dengan agama lain. Begitu juga dengan agama lain, bukan sahaja Kristian. Cuba kita tengok agama-agama lain, apabila mereka itu ingin mendekatkan diri mereka dengan Tuhan mereka atau menghayati ajaran agama mereka, maka mereka akan meninggalkan harta. Kita tengok contoh macam agama Buddha. Masa tak jadi tok lebah tu, molek-molek ada. Bila jadi tok lebah tu, cukup kepala, lipat pun tak pakar. Agama Hindu, agama Cina, kebanyakannya agama-agama apabila mereka mendekatkan, cuba untuk menghayati agama mereka, mereka akan meninggalkan harta. Berlainan dengan Islam, berlainan dengan Islam. Kerana dalam Islam tidak menghalang seseorang itu untuk mengumpulkan harta, asalkan seseorang itu memberikan hak terhadap harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu tentang hari akhirat. Buatlah ibadah, carilah bekalan untuk bertemu dengan menghadapi hari akhirat.
Hamba sehari dua ni banyak bercakap tentang kematian. Ada mengajar tentang kematian dan sebagainya. Kesimpulannya hamba rasalah kita ni sebenarnya pada mati ni kita tak sudah agak kepada orang nak kira lepas pada matilah. Tak sudah agak kepada orang nak kira lepas pada mati. Tak sudah agak kepada orang nak ngatik kita, tak sudah agak kepada orang nak sedekah kita, anak-anak kita tak ayahlah. Kita cari belum pada kita mati ni. Kita cari berkala tu cukup-cukup. Maknanya bila Allah Ta'ala panggil kita masuk kubur tu, kita tak padai dah. Tak harap dah ke orang lain. Kita padai dengan amalan kita. Janganlah kita ni tak apa kaki anak aku boleh ngatik kat aku, tak apa dia ni sedekah kat aku. Tak ayah hal aku tu. Sebabnya apa? Sebabnya dalam kubur tu, ya Allah, terlalu banyak, terlalu besar perkara yang kita nak hadapi dalam kubur nanti. Jadi hendaklah kita mencari tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berkenaan dengan hari akhirat. Amalan kita, sedekah kita, apa juga kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun membuat kerja untuk hari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa akan bahagian kamu daripada dunia. Mu carilah benda akhirat, tapi hok mu nak makan atas dunia, mu nak guna atas dunia ni, mu kena cari. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan lakukanlah kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan kebaikan kepada kamu. Dan janganlah kamu mencari kemusnahan, kefasadan. Jangan kamu musnahkan diri kamu atas muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kemusnahan. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Begitu juga apabila kita melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membaca tentang perkara-perkara yang berlaku kepada sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ini bukanlah orang-orang yang miskin. Mentang-mentang sahabat Nabi, mentang-mentang nak Islam, maka baju buruk, pakai kereta dan semua hulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa berkahwin dengan Siti Khadijah, Rasulullah memberikan mas kahwin kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Sikit ke 20 ekor ni? Banyak 20 ekor unta. Banyak. Orang-orang yang ada yang boleh berinya 20 ekor unta. Sejarah juga mencatatkan tentang kekayaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia tua 2 tahun daripada Nabi. Dia muda 2 tahun pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni dia muda 2 tahun, mana sebaya dengan Nabi ya. Mempunyai kekayaan yang hebat. Kekayaan Abu Bakar ini terbukti apabila semasa awal Islam, di mana orang-orang Islam yang diseksa oleh orang musyrikin di Mekah, Abu Bakar lah tukar tebuh. Bahkan tebusan yang dibuat oleh Abu Bakar itu berganda-ganda, lebih mahal daripada harga pasaran lah. Bagaimana Abu Bakar menebuh Bilal bin Rabah yang disedang siksa, bagaimana Abu Bakar menembus Amir bin Fuhairah, bagaimana Abu Bakar menembus seorang hamba perempuan bernama Zinnirah, dan lain-lain lagi. Kalau tak ada pitih, tidak kaya, tak yang boleh tebuh. Maka menunjukkan bahawa para sahabat juga adalah seorang yang kaya. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, kaya Sayyidina Uthman ni. Ni kita musim Covid tak lagi Mekah, tak lagi Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, kita naik bas daripada airport Madinah, nak sampai ke hotel kita kat banyak-banyak tu, kita kena kona ke bawah getak dah. Kona ke bawah getak. Kita kona ke bawah getak, kita lipat sekali lagi. Kita lipat sekali lagi, kita jumpa satu bangunan tengah buat. Kamu tengok menolak kejut. Milk macam kita ke buat bangunan kena ada signboard JKA sana. Itu di situ. Kepunyaan siapa, kontraktor siapa dah. Bangunan itu adalah kepunyaan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kaya Sayyidina Uthman.
Jak zaman dulu sepakat loan ni pun ada lagi. Dan saya pernah baca rencana bahawa Saidina Osman ni akaun dia di bank pun ada. Banyak jutanya peti dia. Kaya para sahabat. Nah, begitu juga dengan Saidina Abdul Rahman bin Auf, salah seorang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk syurga. 10 orang Allah Ta'ala jamin masuk syurga ni, esku Nabi ni. Salah seorangnya adalah Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya. Dia pernah melakukan dagangan daripada Syam, di Syam, dengan membawa 700 hektar unta. Kita cek daripada Pasir Putih sampai Gua Musa, daripada Gua Musa sampai Topak. Kita jumpa tak ada bank 2 hotel 700 putih. Ada tak? Tak ada. Saidina Osman ada 700 putih, 700 hektar. Dagangan dia 700. Dan pernah berlaku di zaman mutakhir lepas kewafatan Nabi SAW, pada duduk Mekah terpaksa tutup pintu ni sebab nampak macam ribut pasir. Ya di tanah Harak ni kalau ribut pasir mari tu kita nampak kuning mari. Orang Madinah tutup pintu sebab menyangka bahawasanya ribut pasir nak mari, tutup habis nela. Tiba-tibanya sampai adalah rombongan dagangan Saidina Abdul Rahman bin Auf. Rombongan dagangan Abdul Rahman bin Auf. Hebat dan kayanya. Dan mengikut catatannya, kekayaan Abdul Rahman bin Auf ini kalau nak banding sekarang ni, ia lebih kaya daripada Bill Gates lagi. Kayanya Saidina Abdul Rahman bin Auf. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Boleh tak kaya lagu ni? Bolehlah. Akan tetapi, ada tapi situ. Akan tetapi para sahabat ini tidak menjadikan harta itu sebagai matlamat. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak menjadikan harta itu masuk dalam hati dan jiwa dia. Kita ambil resmi Keselaya, kenal lah Keselaya dah. Keselaya ni mokpok dia ngorak dalam laut. Nah, mokpok dia ngorak dalam laut, mokpok dia nikah dalam laut, dia petelur dalam laut, dia kecil dalam laut, dia besar dalam laut. Nah, Keselaya bila kecil pak tua, belum nikah tu, belum ada beranak telur tu dah laut sama. Sebab apa? Bila kita beli dia, kita bawa balik rumah kita nak goreng dia, kita kena kelak bubuh garai. Kita kena kelak bubuh garai. Garai buat berapa lagi hidup dalam laut 4 masin dah? Tak payah pun garai lah. Hidup 4 masin tu kan? Kecil pak tua dalam laut masin. Tapi kita kena kelak juga. Lepas tu kena bubuh garai pula. Allah, garai main laut juga. Sebab apa? Sebab garai tu walaupun hidup dalam laut, garai tak masuk dalam hati dia, tak masuk dalam daging dia. Resmi itulah kita kena bawa dalam kehidupan kita. Kaya secara mana pun kita, sesak secara mana pun kita, mesti pukul sesak ni. Sebabnya kebanyakannya orang sesak lah banyak harta masuk dalam jiwa ni. Nah, orang kaya pun ada juga. Kaya ke kita, sesak ke kita, kita jangan menjadikan harta tu masuk dalam hati kita. Jangan jadikan harta tu matlamat kita, masuk dalam hati kita, sehingga menyebabkan merasakan bahawasanya sesuatu kaya itu adalah segala-galanya. Berapa ramai kita jumpa dengan orang yang sanggup sampai mereka bunuh kerana harta. Kenapa? Kerana harta masuk dalam jiwa dia. Berapa ramai kita jumpa adik-beradik bercekah balah, mopok ada lagi. Kenapa? Kerana harta. Kenapa? Kerana harta masuk dalam perut dia. Berapa ramai kita jumpa jiran tetangga berbalah kerana harta. Sebab apa? Sebab harta masuk dalam perut dia, masuk dalam hati dia, menyebabkan harta itu menguasai hati dia. Hak kaya takut jadi miskin, hak miskin tidak mahu kekal dalam kemiskinan. Kita kena ingat bahawasanya kemiskinan, perkara harta ni ialah perkara mainan daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Taala Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan.
Rupa-rupanya bimbel ke miskin, bimbel ke papuk ni adalah mainan pada syaitan. Syaitan ugut kita. Tebelah mung. Tebe-tebe lambat mung sesak mung apa pada ni. Tebe-tebe lambat mung tekok ge apa pada ni. Nah, mainan syaitan. Syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Dan menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Kalau hak apa ni? Keji ni masuk ke apa? Keji ni kalau kaya bakhil. Hak sesuatu deki. Itu perbuatan-perbuatan yang keji dalam masyarakat. Sedang Allah menjadikan kamu dengan keampunan daripadanya. Allah menawarkan benda yang lebih besar lagi, yaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala serta kelebihan kurniaannya dari dan ingatlah Allah Maha Luas selimpah rahmatnya dan sentiasa meliputi pengetahuannya. Sebab tu hamba dalam banyak-banyak baca, tuan-tuan pun mungkin aja baca juga. Satu persoalan yang hamba tak lepas nak fikir, cari banyak kita tak jumpa. Kita baca tentang sahabat yang digelar oleh setengah-setengah kitab sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ialah sahabat-sahabat Nabi hok sesok. Hok duduk di pinggir-pinggir, di tepi di tepi Masjid Nabi. Contohnya Abu Hurairah, contohnya Ibnu Mas'ud, Allah bin Mas'ud. Orang-orang ni orang miskin, duduk tepi Nabi. Dalam masa yang sama, sahabat ada juga. Kita aja dengar cerita tentang sahabat. Hamba tengok nama apa? Hak semaya tu balik cepat. Yusuf semaya balik cepat lalu sahabat Nabi tanya, apa balik cepat ni? Sebab bini dia nak guna kain yang semaya, nak semaya kata. Maknanya dia selatu ya kain. Giling dengan bini. Maknanya sesok lah. Miskin. Dalam masa yang sama, sahabat Nabi ni kaya apa ada? Macam yang sebut tadi kan? Kaya-kaya sahabat-sahabat Nabi ni. Kita duk mikir, tak kira kaya ni tak tolong orang miskin. Tak tolong orang miskin ni. Hak ni sebuti yang baca banyak dah, tak jumpa lagi ulasan para ulama berkenaan dengan ni. Kalau kita kan ada miskin dalam kampung tak, bakal Allah sikit sorry tak. Tak boleh nak kona ni tak baca. Mungkinlah kerana para sahabat ni dia tak musak mana bagi lagu tu. Tak musak mana. Hak pentingnya Allah. Hak pentingnya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan ini sentiasa membisik-bisikkan. Sentiasa membisik-bisikkan kepada manusia dengan kemiskinan. Sebab itulah ramai di kalangan kita ni Allah lah takut benar pada miskin. Takut benar pada miskin. Nabi SAW pernah menyatakan dalam ramai-ramai sahabat dia 10 orang yang sebut tadi di jamin masuk syurga ni, orang paling lambat sekali adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu sahabat tanya, apa Abdurrahman lambat? Sebab harta dia banyak sangat. Jadi perkiraan dengan Allah Subhanahu wa taala tu lama sikit. Makanya lama. Baik. Begitu juga kita katakan tadi bahawa harta tidak boleh dijadikan matlamat. Apatah lagi kita nak menjadikan harta itu dengan penukaran pendirian untuk menyokong kezaliman. Ada di kalangan kita ni sanggup tukar pendirian kerana harta, dengan memberikan sokongan atau mencenderung kepada kezaliman. Tak apalah, boleh meminai pada dah. Tetapi sedangkan apa yang diminta itu adalah satu benda yang tidak betul. Kawin demo lah sikit, demo sokong dek kawin lah, contohnya gitu. Hal ini dinyatakan satu hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul 'ata' ma dama 'ata'an fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khudhul 'ata', ambillah pemberian, madama 'ata'an, selagi mana pemberian itu satu pemberian. Orang nak pergi kedai mau ambil lah. Nak pergi ambil. Nak pergi ambil. Madama 'ata'an, ambil lah. Sebagaimana selagi mana ianya satu pemberian. Fa idza sara rishwatan,
Tetapi apabila pemberian itu sudah menjadi satu rasuah untuk beli jiwa kita, untuk beli pendirian kita, untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada kita, fala ta'khuzuhu, masa tu janganlah mu ambil. Kenapa? Karena bila ambil masa tu sudah jadi satu rasuah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang memberikan pendirian dia, menukarkan pendirian dia dengan harta ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itulah orang-orang yang menjual, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan tidak beruntunglah perniagaan mereka, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian, hanya golongan sekular lah, golongan yang mengasingkan kehidupan dengan agama, mengasingkan kehidupan dengan agama. Orang-orang yang menyatakan bahawa kehidupan kita ini tidak ada kena mengena dengan agama. Orang-orang yang menyatakan bahawa agama itu hanya terkurung dalam 4 batai atas sejik ni. Dia tu. Tubik pada tu tak ada cakap hak agama. Itu adalah golongan sekular. Orang-orang sekular sahajalah yang menjadikan kebendaan itu sebagai matlamat. Apa-apa kerja buat kita sebagai matlamat. Orang-orang yang menjadikan perkara ini, orang-orang ini tidak akan mendapat petunjuk dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadikan kebendaan sebagai matlamat, kita akan sentiasa berada dalam keadaan kemiskinan. Punca kita jadi miskin ni adalah kerana kita ni menjadikan dunia sebagai matlamat. Apa maksud miskin? Miskin ni adalah kita ni tak genak sokmo. Miskin lah. Tak genak sokmo. Ada juta nak 2 juta, ada 2 juta nak 3 juta. Jadi sokmo. Orang yang tidak mengharapkan kepada kebendaan, itu adalah orang yang kaya sebenarnya. Nabi SAW pernah menyatakan, man kanat dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghimah. Yang bermaksud, barang sesiapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, barang sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikannya. Allah Ta'ala akan mencerai-beraikannya, mencerai-beraikan urusannya, dan menjadikan kemiskinan, yang tidak pernah berada cukup di hadapannya. Siapa-siapa yang jadikan dunia tujuan dia, matlamat dia dunia, Allah Ustaz, lagu mana nak buat Orang Arab kata ma la yazuk la yadri. Siapa-siapa tak rasa tak tahu. Ma la yazuk la yadri. Siapa-siapa tak rasa tak tahu. Hanya orang yang rasa saja yang tahu. Orang-orang yang menyibuk-nyibukkan diri dia dengan harta dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia miskin. Maksudnya tak cukup pesokmu. Tak cukup pesokmu. Dan menjadikan miskin itu berada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapat harta duniawi melebihi daripada apa yang Allah tetapkan baginya. Orang-orang menjadikan harta benda sebagai matlamat, Allah Ta'ala akan jadikan dia cerah-berah, punah-ranah dalam urusan dunia dia, dan menjadikan kemiskinan itu ada hadapan dia, dan dia tidak akan dapat harta kecuali hak tu je hak Allah tentukan pada dia. Disebutkan, kamu tu ingat Imam Ghazali ke sebut-sebut, dunia ni kalau kita hamba dia lari. Kalau kita kuat, kalau dia lari. Macam kita amat benda dah, kalau kita amat, kalau dia lari. Tapi kalau sekarang kita buat tak tahu, cari tu cari, tak dibaca dah ayat ke wala tansa nasibaka minad dunya, kena cari. Bila kita tak lalu kerja, dia akan main netek kau culah beti. Bawa kucing
Nete. Hamba lari. Kalau dek agak buat tak tahu agak, dia mari nete je lebih. Nah. Dan barang sesiapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, kita buat kerja, kita cari makan semata-mata untuk cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang paling baik ialah harta yang dicari oleh seorang lelaki untuk beri makan kepada anak isteri dia. Itu harta yang paling baik. Mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya. Allah akan jadikan urusannya sebagai satu benda yang molek dan menjadikan kekayaan, iaitu rasa cukup tu dalam hatinya akan menjadikan kekayaan itu dalam hati dia. Rasa cukup semua, tak rasa keluh kesah. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, dalam keadaan rendah. Maksudnya dalam keadaan tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Ada alhamdulillah, tak ada apa-apa. Tak sarak kau siapa kau dak deki, tak siapa kau sarak iri hati, tak siapa kau tak awak nak korang, tak siapa kau perkara-perkara yang selain daripadanya. Maknanya apa? Maknanya harta ni jangan kita bubuh dalam hati kita. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat untuk mengutip zakat di negara Bahrain. Tepat kawasan Bahrain lah. Negara Bahrain tak ada lagi pada masa tu, kawasan tu lah, kawasan Teluk tu. Lalu orang yang kutip zakat tu dijangka sampai waktu subuh, macam ginilah waktu subuh. Tiba-tiba pada hari tersebut, lepas pada semaya tu, lepas pada semaya subuh, Nabi paling tengok jemaah ramai pada skala. Ramai pada skala jemaah. Ramai pada skala. Skala tak aman, ramai dah sampai Nabi tu, tapi ramai lagi. Sebab apa? Sebab masing-masing tunggu amil zakat, kutip zakat balik dari Bahrain. Lalu bila sahaja Nabi tengok gitu, lalu Nabi bersabda, wallahi la faqral akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsita alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Demi kata, demi Allah, la faqra akhsha alaikum. Nabi kata, aku tak takut, aku tak bimbang mu jadi pakir. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata, aku tak using kalau mu jadi pakir. Tak using kat abuk mu sesak, mu tak cukup baju, kau tak cukup makan, aku tak susah tu, aku tak takut tu. Walakin akhsha alaikum, akan tetapi aku takutnya antub sita alaikumud dunya, akan dibentangkan kepada kamu dunia, harta, benda-benda dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini pernah dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum pada kamu. Siapa dia? Al-Yahud wan Nasara. Umat-umat yang dahulu dibentangkan, diberikan dunia kepada mereka. Kita baca sejarah-sejarah umat dulu, diberikan kekayaan yang begitu besar kepada mereka. Qarun contohnya. Allah. Siapa-siapa pernah kita tengok tasik Qarun? Siapa-siapa ada peluang pergi Mesir pada ni, pergilah ke satu tempat bernama Fayum. Di Fayum ini dia ada dua perkara. Pertama, dia ada air terjun. Tengah-tengah pada pasir itu ada air terjun. Mau gila sekali. Dan di tengah pada pasir ada satu tasik. Tasik nama tasik Qarun. Buhairatul Qarun. Luah dia 55,000 hektar. Bukan hektar, kali dengan 30. 55,000 hektar. Terletak dia lebih kurang 300 km daripada laut. Tapi air dia masin. Gap dia Qarun ni, tasik Qarun ni. Tasik Qarun ni adalah kawasan Allah Ta'ala tenggelamkan harta dia. Istana ada ujungnya. Istana Qarun, mau naik 2 kali dah Istana Qarun. Tapi tasik Qarun ni dia berbeza dengan Laut Merah. Azab Laut Merah ni Allah Ta'ala malaikat cebok akak gung likuk. Gung likuk tu maknanya hak dalam perut bumi tu duk di atas bumi, hak dalam atas bumi duk dalam
dalam tanah, dalam perut bumi lah. Maka bung likut tu ia pun jadi lauk mati. Nah, lauk mati. Tetapi Qarun tak gitu, bukan likut. Qarun ni dia buka, tak nak buka. Masuk gogeng, naik air pak tutup. Tohok je. Tohok je. Tasik Qarun tohok pun dalam jugalah 12. Tohok tergelak lah orangnya nah. Allah Taala tenggelamkan Tasik Qarun. 55,000 hektar. Gedung dia 7 ekor unta, Quran kata. Tak bawa kuci besar mana tak tahulah. Kalau kuci kecil-kecil tu 7 ekor unta tahu besar mana. Allah Taala berikan kepada mereka dunia. Diberikan kepada mereka dunia. Siapa lagi? Kaum Ad, kaum Samud. Diberikan kepandaian kepada mereka untuk buat rumah daripada bukit. Pahak bukit Yun buat rumah. Tak payah beli-beli pahak tu. Dibentangkan kepada mereka akan dunia. Aku takut kepada kamu, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, bila dibentangkan kepada kamu dunia, sebagaimana juga Allah Ta'ala pernah bentangkan kepada orang-orang sebelum pada kamu. Fatanafasuha, kamu berlomba-lomba untuk dapatkan harta tadi. Kama tanafasu, bila berlomba, bila berebut harta ni, dia ada belaka lah dah. Cah keting, siku, berebut harta lah. Berebut. Ambo selalu rajin gurau. Kalau kita orang besuk kan. Orang Terengganu zaman dulu. Zaman derih lah sana. Zaman derih. Lepas pada tahun 2004 tu. Derih mentah tu. Orang Terengganu minta maaf lah kalau orang Terengganu, kita orang Terengganu juga. Dia akan balas 2 kali setahun. Akan balas 2 kali setahun. Boleh tahu. Saya duduk deki orang Terengganu. Tapi nak ayat berikan harta ni orang Terengganu balas 2 kali setahun. Pertama balas masa mana? Ni duit asal lah ni. Pertama dia balas masa bagi borang. Mu tak boleh borang. Tok ngulu tu kan bagi. Mu tak boleh. Mu atas anak pasti mana boleh mu. Mu tak boleh. Mu dengar ceramah. Mu tak boleh. Aku nak kata, mu tak boleh. Dia balas. Balas ke 5 sen. Borang tu 5 sen. Yang botol stik 5 sen ya. Tak siapa pun ada. Hak mana tak boleh ni cari waris. Waris dia tok ngulu negara tu. Negara kemaman tu, kat ngapahan tu. Tak kira masuk dalam moden tu. Masuk dalam moden tu. Masuk dalam sini. Berselahing dalam masyarakat. Hak pergi boleh pergi borang tu gak agak pakai main lagi. Tak boleh kamu. Macam-macam. Sekali balah habis. Masa bulan 8 biasa tu. Bulan 8, bulan 9. Lepas tu dia balas sekali lagi. Masa mana masa bagi piti. Ada aku anak mu tak boleh bagi boleh juga. Itu pada aku lah. Balas pula lagi sekat ni. Ni fatana fasuha ni. Berlomba-lomba. Benda sikit je. 1,5. Kalau kita kira lah. Tak pada nak balas lah kita bagi lagu tu nya. Tetapi Allah tak Nabi ayat dah. Itu tabiat. Bila dibentangkan dunia, fatanafasuha kama tanafasu, kamu akan berlomba-lomba, kamu akan cah keting, kamu akan sigung menyigung kerana berebutkan kepada harta, fatuhlikukum kama ahlakatuhum, dan kamu akan dimusnahkan sebagaimana juga mereka dulu dimusnahkan kerana harta. Kamu akan dimusnahkan kerana kamu berebut pada harta benda, sebagaimana juga orang-orang dahulu dimusnahkan kerana berebut harta benda. Maka jangan jadikan harta itu dalam hati kita. Tak apa. Amos setuju benar kalau sekiranya orang kita ni kaya-kaya belaka. Setuju. Setuju angin benar. Setuju benar kalau sekiranya pemimpin-pemimpin kita ni kata besar-besar. Allah setuju angin benar apa. Kita tahu setara mana pemimpin-pemimpin kita ni. Sedih kau kata besar-besar lah. Kita tahu dah dia mau jalan. Pecahnya tengah jalan pun ada. Kuatnya jalan. Tetapi hak kita tak senyap ialah harta tersebut masuk dalam hati kita. Sama ada kita miskin ataupun kita orang yang kaya. Kadang-kadang orang miskin ni lebih teruk lagi masuk harta dalam hati dia. Lebih teruk lagi harta ni masuk dalam hati dia. Sanggup mengorbankan semua sekali. Sanggup mengorbankan maruah dia semata-mata untuk hanya mendapatkan harta. Walhal makan cukup dah. Amu cakap ni bagi orang yang cukup makan, cukup kelengkapan sekadar yang ada. Cuma tak ada lebih sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni
orang yang tidak tenggelam dengan harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menjadikan kita ni tatma'un dengan harta. Cuba kita perhatikan sifat orang takwa sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali. Sifat orang takwa ni Sayyidina Ali kata yang pertama al-khauf minal jalil. Jadi dah sebut ustaz-ustaz dah sebut sini dah. Gerung kepada Allah Taala. Itu sifat orang bertakwa. Macam kita gerung ke cik kita dah. Kita gerung dak cik kita gerung. Gemulah cik kita Allah. Hei, ya hamba gemulah ya hamba Allah. Gerung. Dia tak ada rumah kita gerung dah. Jangan turun tak noh. Aku nak pergi pasir putih. Dia tak ada depan kita, tapi kita gerung dia tak turun. Tapi nyakit turun. Dia tak nampak, Allah Taala nampak kita. Maka sifat gerung tak dicek kita bubuh, kita cakap Allah Taala gitu juga. Al-khauf minal jalil wal amalu bi muqtadut tanzil. Beramal dengan seluruh Allah Taala turun kita, Quran, wahyu dan sebagainya. Quran dan juga hadis. Wal qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah. Qanaa'ah ni cukup, berpada-pada dengan apa yang ada, dengan sedikit. Berpada-pada apa yang ada. Makna sini kita jangan duduk deki. Kita ada pitih 2 juta, pada alhamdulillah. Ada 20 riyal, alhamdulillah. Jangan sampai tergelar siapa ayah aku nak mencuri mana, nak ngobok mana. Allah bilang wasta'dad yaumir rahil, orang yang bersedia untuk menghadapi mati. Mati sikit lagi, beres. Mati esok, beres. Ini tanya diri sendirilah. Takdirlah kata mau tanya belakang ni, sikit lagi tubik sikit lagi sepak tangga tu tumbuh mati. Kita standby dah agak-agak. Kalau kita rasa diri kita ni tak ada lagi tu, maka kita nak usahalah biar jadi siapa dah. Barulah orang lagu ni disebut oleh Sayyidina Ali sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa bersedia untuk mati bila mati esok boh beres, mati kat lagi duit tak ada, hotel tu goni maya kodo dak lagi kodo lagi. Nang sampai jadi lagu tu dah. Masa kat tu dulu dah, minta maaf mana salah sebut. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita ni mengenal sebut tadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Taala. Orang kaya dengan orang miskin ni serupa di sisi Allah Taala. Sepujulah mana ustaz, dia kaya banyak pitih, kita miskin. Apa royak di sisi Allah Taala. Orang kaya yang bersyukur akan dapat pahala pada Allah Taala. Orang kaya yang tidak bersyukur akan dimurkai oleh Allah Taala. Ni kita bicara di sisi Allah Taala. Orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya dia, yang mendapat ganjaran daripada Allah Taala. Supalah kaya tadi. Orang miskin yang tidak bersabar dengan kemiskinannya dia, maka dia akan dimurkai oleh Allah Taala sebagaimana orang kaya hak tidak bersyukur dengan kekayaan dia tadi. Maka orang miskin ke, orang kaya ke, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya tetap sama. Tetap sama. Jadi maksud kat tu dulu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa lataqat 'ala ta'atik wa tawahhada 'ala da'watik wa ta'ahada 'ala syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wajma'ha bikal ladzi la yaqwa washrah sudura faidal iman bika wa jamili tawakkul 'alaika wa ajra wa amita 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wassalamun alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu